Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Ahmad bin Kerana, nombor matrik saya I19204019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Ahmad Fadil bin Zazali, nombor matrik I20104559. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Syahmi bin Yusri, nama matrik I19203857. Syarat untuk seseorang menjadi pemimpin yang membimbing manusia ke jalan Allah ialah sabar. Hendaklah dia bersabar demi meneruskan perjuangan untuk membela Islam. Dengan nama Allah dan Rasulullah, segala kelebihan yang Allah berikan pada Adam ni akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tak cukup ke kau buat bapak aku macam ni? Kau sihir dia sampai dia sakit. Lebih baik kau ambil darah aku untuk kau puas. Aku bukan bawa ajaran Syiah. Sesungguhnya mereka orang yang sesat, jauh dari petunjuk. Fir'aun, hazihi ummah, astaghfirullah. Bagaimana kamu solat nanti? Ramai yang akan tinggalkan Islam. Kau bukan Nabi atau Rasul. Nahnu ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن فتنة هذه الدجال. Mahkamah Masyar menanti kau di hadapan Allah pada hari kiamat. Sesiapa yang tak rasa, takkan faham dengan perjuangan kita, Azman. Takkan faham. Pada hari ini saya nak membincangkan atau menerangkan tentang bedah filem, iaitu filem Munafik 2. Okey. Tujuan untuk dijalankan bedah filem ini adalah berkenaan dengan tugasan, iaitu dalam subjek tasawuf Islam grup 6, di mana pensyarah saya iaitu Ustaz Azmi bin Ahmad, dan saya juga berterima kasih kepada beliau kerana memberikan tugasan seperti ini untuk melihat dan melihat pelajar-pelajar dalam kita menonton filem dan kita belajar apa yang ada dalam filem tersebut. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ayo kita teruskan untuk melihat apa yang apa yang ada dalam video ini dan apa yang kita dapat daripada kupasan yang akan saya dan rakan-rakan saya berikan. Okey, jom. Sebelum kita mulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Azmi bin Ahmad kerana memberi tugasan yang seperti ini, tugasan yang bedah filem untuk kita tahu lebih berlanjut tentang apa yang isi dalam filem tersebut. Kita tidak hanya tonton and then kita dapat apa, tapi bila ada tugasan ini kita tonton dan kita dapat isi dan pengajaran dan apa isu yang ingin dikongsikan di dalam filem tersebut. Kita teruskan. InsyaAllah hari ini saya nak membincangkan mengenai filem. Untuk tajuk bedah filem, saya nak mengupas tentang filem Munafik 2. Baik, pertamanya kita tengok pengenalan kepada filem Munafik 2 ini. Baik, filem Munafik 2 ni dia sebenarnya sebuah filem seram Malaysia pada tahun 2018
yang diarahkan ataupun dituliskan oleh pengarah muda kita Syamsul Yusof. Kemudian filem ni pula dia merupakan kesinambungan daripada filem Munafik pertama yang ditayangkan pada tahun 2016. Filem ni juga sendiri dibintangi oleh Syamsul Yusof sendiri sebagai Ustaz Adam. Kemudiannya ada Fiz Fairuz, Maya Karin dan sebagainya. Filem Munafik 2 ni dia mengisahkan perjuangan Ustaz Adam yang berhadapan dengan ajaran sesat dekat suatu perkampungan yang terpencil, yang diketuai oleh Abu Jar, dan nak menyelamatkan seorang ibu tunggal iaitu Sakinah daripada kejahatan Abu Jar. Baik, filem ini penggambaran filem ini dijalankan pada bulan Mac 2017. Antara lokasinya adalah di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Perak dan Pahang, dan berakhir penggambaran ni pada bulan Mei 2017. Filem ni mula ditayangkan di seluruh pawargan Malaysia, pada 30 Ogos 2018 dan di Indonesia pada 26 September 2018. Munafik 2 ni dia banyak menerima orang kata komen yang positif. Ramai juga yang menggalakkan orang ramai untuk menonton ataupun melihat filem ni. Kemudian filem ni juga telah meraih ataupun telah mendapat kutipan tertinggi, iaitu sebanyak 43 juta ringgit hanya dalam masa sebulan sahaja filem ini ditayangkan. So dengan kutipan sebanyak 43 juta ringgit Malaysia itu, filem ni dia jadi salah satu filem tempatan yang mengutip ataupun dengan kutipan tertinggi di Malaysia untuk tahun 2018. Kemudian akan ada Munafik 3 yang dalam perancangan Syamsul Yusof, insya-Allah akan ditayangkan nanti. Kita tunggu. Dan pada hujung tahun 2018, Harian Metro sendiri dah menyenaraikan bahawa filem Munafik 2 ini merupakan sebagai filem tempatan nombor 1 dengan kutipan tertinggi bagi tahun 2018. Itu sedikit pengenalan mengenai filem Munafik 2 ni. Seterusnya kita pergi kepada dia punya orang kata sinopsis. Sinopsis untuk filem Munafik 2 ni. Baik. Filem Munafik 2 ni seperti mana yang kita tahu, dia kesinambungan daripada filem Munafik yang pertama. Jadi 2 tahun setelah peristiwa dalam filem pertama Munafik, jadi kehidupan Ustaz Adam dia dah kembali tenang selepas dia terbayang-bayang kematian isteri dengan anaknya. Dia sekarang ni pula menjadi pendakwa bebas dan kemudian dia meneruskan tanggungjawab dia membantu golongan-golongan yang terkena gangguan sihir atau jin di serata tempat di kawasan kampung dia tu. Kemudian ujian dia ni nak cerita pasal ujian dia di Munafik 2 ni, ujian yang menimpa sebelum ni. Dia banyak belajar tawaduk. Dia belajar untuk lebih tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang mengelirukan Adam ni, dia sentiasa dihantui ataupun ditengiang-ngiang imbasan-imbasan silam tentang kematian Maria ni. Adam juga ni sering didatangi seorang wanita misteri. Kalau kita tengok dalam filem ni, macam ada seorang wanita misteri ni yang selalu mengacau Ustaz Adam ni, yang selalu
mempersoalkan tentang keimanan dan takdir Tuhan. Okey, dalam masa yang sama, seberang kampung ataupun seberang tempat tinggal Ustaz Adam ni, ada seorang wanita yang bernama Sakinah. Sakinah ni yang dibawa watak oleh Maya Karin. Dan Sakinah ni pula tinggal bersama anak perempuannya, iaitu Aina. Jadi Sakinah ni dia terpaksa menjaga bapa dia, Imam Malik. Yang ketika itu Imam Malik menghadapi penyakit yang misteri. Kemudian kehidupan Sakinah yang daif memberi tekanan kepadanya, ditambah pula dia dan anaknya ni selalu diganggu syaitan. Okey. Kemudian Sakinah ni dia percaya apa yang berlaku terhadap diri dia ni berpunca daripada Abu Jah. Okey, seorang munafik ataupun ketua lah ajaran sesat di kampung yang tempat Sakinah tinggal. Abu Jah ni dia mempunyai pengikut yang sangat ramai dan sangat digerungi oleh penduduk kampung. Okey, Sakinah atau sesiapa saja yang tinggal di kawasan kampung itu, yang tempat Abu Jah tu, sesiapa saja yang berpegang kepada agama Islam, maka mereka adalah musuh kepada Abu Jah. Jadi Abu Jah ni dia buat apa? Dia gunakan sihir ataupun jin untuk menghancurkan sesiapa yang tak ikut ajaran dia. Jadi hal ini memaksa Sakinah untuk mencari si Ustaz Adam ni. Dan kemudian kedatangan Ustaz Adam ke kampung seberang tersebut menimbulkan lagi kemarahan si Abu Jah. Jadi Adam ni bukan je terkejut dengan apa yang berlaku pada keluarga Sakinah, tetapi juga dengan ajaran sesat yang Abu Jah, yang dah ajaran sesat Abu Jah ni, yang memesongkan akidah orang Islam di sekitar kampung tersebut. Jadi itulah sedikit sinopsis daripada cerita Munafik 2. InsyaAllah saya serahkan kepada kawan saya, pembentang yang lain, untuk meneruskan sesi pembentangan. Kita teruskan kepada tempat saya, iaitu lakon layar. Kita mulakan dengan lakon layar. Okey, Munafik 2 ni adalah filem daripada Samsul Yusof, iaitu filem pada tahun 2018, di mana filem ini merupakan kesinambungan daripada filem Munafik 1 yang ditayangkan pada 2016. Dan filem ini mendapat rating yang agak tinggi, di mana filem ini juga merupakan filem ke-40 terbitan Scope Production, di mana Scope Production ni adalah daripada Samsul Yusof sendiri dan juga ayah beliau, iaitu Datuk Yusuf Aslam. Dan filem ini dibintangi oleh pelakon-pelakon yang ternama di Malaysia seperti Faik Fairuz, Maya Karin, Nasir Bilahan, Fauzi Nawawi, Mawi Rahim Radali, Samsul Yusof sendiri dan sebagainya. Okey, filem ni juga terdiri daripada pelakon daripada Indonesia, di mana yang bernama Wendy Pansa, yang mengisahkan tentang seorang ustaz, iaitu Ustaz Adam, yang berhadapan dengan ajaran sesat di kampung yang sangat terpencil. Okey, ajaran sesat itu diketuai oleh Abu Jah, dan filem ini mengisahkan tentang Ustaz Adam ni, dia nak selamatkan Sakinah, iaitu ibu tunggal, daripada kejahatan Abu Jah. Okey, antara watak di dalam filem Munafik 2 ini adalah yang pertama Samsul Yusof, iaitu sebagai Ustaz Adam. Okey, Ustaz Adam ni dia seorang ustaz yang agak ternama di kampung, di tempat kelahiran, di mana pada Munafik 1 dia mengalami dosi yang agak membuatkan beliau, di mana isteri dan anak beliau meninggal dunia akibat kemalangan, dan kemalangan itu dirancang oleh seorang
penduduk kampung, iaitu yang berlagak baik, tetapi di sebalik itu, di sebalik kebaikan itu ada kejahatan yang dia lakukan. Okey, kesinambungan daripada Munafik 1, Munafik 2, Ustaz Adam di dalam Munafik 2 ni dia sangat dia boleh terima atas kematian isteri dan anak beliau, dan adanya di situ dia cuba untuk menyelamatkan Sakinah, iaitu Tunggal, daripada kejahatan Abu Jah di sebuah perkampungan yang terpencil. Di sini nampak Ustaz Adam ini dia pada mulanya dia tidak tahu menahu tentang perkampungan terpencil, sehinggalah rakan baiknya iaitu Imam Malik yang melaporkan kejahatan Abu Jah kepada beliau, sehingga beliau datang sendiri ke perkampungan terpencil itu untuk menyelesaikan isu yang dialami dan mendapati bahawa ajaran sesat telah berlaku di perkampungan tersebut. Okey, watak yang kedua iaitu Maya Karin, iaitu sebagai Sakinah, ibu tunggal kepada seorang anak perempuan. Okey, watak Sakinah ni pula dia penduduk kampung yang terpencil di situ, dan dia Abu Jah ni sudah lama minat dengan suka dan minat dengan Sakinah ni sebelum Sakinah berkahwin lagi dengan dengan arwah suaminya. Sehinggalah apabila mendapati bahawa suami Sakinah meninggal, Abu Jah ingin mendapatkan Sakinah tu dengan cara yang tak elok, di mana menculik Sakinah dan anak beliau dan merogol Sakinah beramai-ramai dengan pengikut-pengikut ajaran sesat beliau. Okey, watak ketiga iaitu Fi Fairuz. Fi Fairuz ni di dalam Munafik 1 watak dia ni dalam Munafik 1 sangat baik, dan tidak nampak begitu jahatnya di dalam Munafik 2. Tapi bila dalam Munafik 2 dia Munafik 2 ni dia sudah mula tunjuk kejahatan yang dia buat. Maksudnya di sini watak Fi Fairuz ni sebagai Ustaz Azman. Ustaz Azman ni dia kata dia baik di hadapan Ustaz Adam, di mana Ustaz Azman ni dengan Ustaz Adam adalah kawan baik. Jadi Ustaz Azman ni adalah pengikut Abu Jah sebenarnya. Sehinggalah benda ni kantoi dengan Ustaz Adam apabila di perakhiran cerita, di mana Ustaz Azman menceritakan segala perbuatan yang dia lakukan terhadap Ustaz Adam, daripada Munafik 1 sehingga Munafik 2. Okey, kita teruskan kepada Nasir Bilahan. Nasir Bilahan sebagai Abu Jah. Abu Jah ni seperti yang saya kata tadi, Abu Jah ni adalah seorang manusia yang sangat kejam, yang melakukan ajaran sesat, yang merogol macam-macam kejahatan yang dia buat, dan dia sangat-sangat tidak berhati dengan Ustaz Adam kerana menganggap Ustaz Adam ni adalah pengacau untuk kejahatan yang dia lakukan. Okey, seterusnya Mawi sebagai Ustaz Azhar. Ustaz Azhar ni watak dia tak terlalu menonjol kerana sin-sin yang Ustaz Azhar masuk ni adalah sikit, dan di mana Ustaz Azhar ni adalah penduduk kampung di situ yang melaporkan segala kejahatan Abu Jah kepada Ustaz Adam. Okey, Fauzi Nawawi sebagai Umar. Umar ni adalah pengikut setia Abu Jah, di mana segala kejahatan Abu Jah akan disorok oleh Umar, di mana Umar ni adalah dia akan menampung segala kejahatan yang Abu Jah buat, dan dia adalah pengikut yang sangat setia kepada Abu Jah, sehingga dia meninggal pun ada bersama-sama dengan Abu Jah. Okey, yang seterusnya, watak seterusnya adalah Rahim Razali, di mana sebagai Rahim, iaitu ayah kepada Ustaz Adam. Okey, Rahim Razali ni ayah kepada Ustaz Adam ni daripada Munafik 1 ni dia cuba untuk dia sangat ayah yang sangat memahami kepada Ustaz Adam, sampai Munafik 2 pun dia sangat-sangat faham keadaan Ustaz Adam, di mana Ustaz Adam mengalami gangguan
yang Roy yang Abu Jah hantar kepada Ustaz Adam, dan dia sangat ayah yang memahami sehingga di akhir cerita itu Rahim ni dia kena pukul dengan Abu Jah, dan dia juga yang ada dengan Ustaz Adam sebelum Ustaz Adam menutup mata. Okey. Yang seterusnya adalah Namrud sebagai Rahman. Okey, watak Namrud pun tidak menonjol sangat. Okey, Rahman ni dia watak yang kata watak sampingan saja dalam Munafik 2, di mana dia adalah penduduk kampung yang besar yang jadi kata apa tu, hampir mengikut Abu Jah. Okey, yang seterusnya Roslan Saleh iaitu Imam Malik. Imam Malik ni yang akan baik kepada Ustaz Adam, di mana Imam Malik ni pada Munafik 2 dia meninggal disebabkan perbuatan Abu Jah yang membuatkan Imam Malik ni akan meninggal. Okey, seterusnya Kufaridah iaitu ibu kepada Ustaz Adam, di mana Munafik 1 tak salah saya ibu Ustaz Adam ni tiada, tapi dalam hidup ni dia adakan watak yang ibu kepada Ustaz Adam ni tidak menonjol sangat. Beberapa scene dia masuk ada saya ingat watak ni dia dibunuh oleh anaknya sendiri, Ustaz Adam, dan Ustaz Adam tidak tahu macam mana dia boleh bunuh, dan dia telah dipukau oleh perbuatan Abu Jah. Okey. Seterusnya Nur Zara Sofia sebagai Aina, dan Wani Pansa sebagai wanita misteri. Wanita misteri maksudnya dalam watak wanita misteri ni adalah hantu, watak-watak hantu macam tu, dan watak Aina pula adalah anak kepada Sakinah, iaitu ibu tunggal tadi. Okey, itu saja dari saya. Kita teruskan kepada yang seterusnya. Okey, sekarang kita akan menceritakan tentang kelemahan cerita Munafik lah. Kelemahan cerita Munafik ni tak banyak, dan juga dia lebih more kepada kelebihan lah cerita Munafik ni. Okey, apa yang kita nampak kelemahan cerita Munafik ni, di mana Wengi iaitu salah satu watak dia diibarat, kami pun tak berapa pasti iaitu syaitan ataupun mungkin hasutan syaitan lah kalau kita dapat tengok, iaitu yang menggunakan bahasa Indonesia. Dia merupakan watak misteri yang tak diketahui oleh sesiapa pun. Dia ada beberapa scene saja. Yang pertama kalau kita tengok di dalam rumah, dia dialog bersama Ustaz Adam sama juga. Yang kedua Ustaz Adam juga, dan yang ketiga pun dipaya Ustaz Adam juga. Tapi dia itulah merupakan satu misteri yang tidak diketahui. Kita pun tak tahu sama ada Munafik 1 tu ada ke Wengi, tak ada, tak silap saya. Jadi kita tak tahu apa kaitan dia dalam cerita ni. Ini antara kelemahan yang kami nampak lah. Minta maaf kalau salah. Dan yang kedua iaitu cerita ini agak cepat berlaku. Kalau kita tengok daripada permulaan satu scene dan juga satu scene, dia cepat. Kalau kita tengok daripada mula, dia agak bukan kalang kabut sangat. Dia ada part-part kalang kabut, di mana dalam mimpi tu terbangun, lepas tu mimpi terbangun. Itu bagi kami lah. Yang ketiga iaitu ada satu scene yang kita tengok Abu Jah iaitu Sakinah dengan Aina sedang mencari kayu dalam gua. Selepas tu tiba-tiba Abu Jah sampai. Abu Jah macam tahu-tahu je. Jadi macam penceritaan di situ agak macam tak logik pun boleh kata. Itu antara beberapa kelemahan lah. Jadi kalau kita tengok cerita Munafik 2 ni merupakan banyak kelebihan lah, daripada segi mesej dakwah
dan juga tanggungjawab yang diceritakan memang banyak lah. Kurang kepada kelemahan. Itu pada pendapat kami lah. Okey, seterusnya kita teruskan kepada kelebihan tentang filem Munafik 2 ini. Okey, kelebihan yang pertama, filem ini menampakkan persembahan yang seram, yang hebat, dan dia pandai untuk menghidangkan kengerian di Asia Tenggara. Okey, maksud di sini Munafik 2 ini perlu diberi penghargaan kerana kecerdikan dalam menyampaikan unsur seram yang menjadi tunjang utama di Asia Tenggara, terutamanya di negara serantau Melayu. Pelaksanaan juga kelihatan mantap dan meyakinkan dan tidak kalah dengan prequel di mana filem ini melihat dengan kengerian, ketakutan oleh penonton sangat mantap dan sangat terbaik. Okey, sejujurnya apa yang saya dapat daripada review-review yang daripada penonton yang datang ke wayang menonton filem ini, kelihatan apabila ada scene-scene yang menakutkan, yang mengerikan, kebanyakannya akan melompat-lompat dan menutup mata kerana ketakutan yang dihasilkan di dalam filem Munafik 2 ini. Okey, kelebihan yang kedua iaitu intipati di dalam mesej di dalam filem Munafik 2 ini adalah sangat bagus, di mana sejujurnya mesej utama yang disampaikan oleh Samsul Yusof, iaitu pengarah filem Munafik 2 ini, adalah sangat yang terbaik dan dipuji oleh masyarakat. Okey, pengarah filem ini iaitu Samsul Yusof melihat kenyataan yang menyedihkan yang menimpa umat Islam di pelosok dunia. Masyarakat Islam mula berpecah belah kerana fitnah. Ramai yang menggunakan agama sebagai penutup untuk kepentingan dan kejahatan yang mereka lakukan di sebalik kebaikan yang mereka tunjuk kepada orang ramai untuk mencapai tujuan mereka. Okey, mesej-mesej ini boleh menjadi pemikiran semula umat Islam yang menyaksikannya. Kita sebagai penonton, kita boleh saksikan apa yang kita dapat daripada filem Munafik 2 ini, bahawasanya kita perlu menggunakan akal yang sihat, yang sesuai dengan perintah agama, kerana Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan tidak menyebarkan kebencian berdasarkan kepercayaan semata-mata. Okey, Munafik 2 juga menarik dan menggembirakan bagi anda yang tidak cerewet dengan plot-plot yang tidak kemas dan cerita lawak. Maksudnya di sini filem Munafik 2 ini amat sesuai bagi penonton yang tidak suka dengan twist plot yang terlalu dalam, yang sehingga menyebabkan penonton itu tidak faham akan apa yang cuba disampaikan di dalam movie tersebut. Tapi cerita ini bagi mereka yang santai-santai untuk menonton, untuk tidak cerewet, adalah sangat-sangat sesuai. Dan saya mendapat review daripada penonton-penonton yang datang ke wayang untuk menonton cerita ini sangat bagus, dan review di antara mereka yang mereka berikan adalah di antara 8 sehingga 10 bintang, di mana filem ini yang dikeluarkan pada tahun 2018 menjadi filem yang terbaik di Malaysia dan mendapat penghargaan dan pujian orang ramai. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang nilai dan pengajaran tentang cerita movie Munafik 2. Okey, terdapat banyak lah. Kalau kita dapat tengok, terdapat banyak nilai dan pengajaran yang bagus, moral value dia dalam cerita ni. Tapi saya tidak dapat mengupas semua. Saya akan mengupas serba sedikit. Jadi dia kiranya daripada permulaan, pertengahan dan juga pengakhiran. Okey, nilai dan juga pengajaran. Okey, mari kita pergi kepada yang pertama. Nilai yang pertama yang kita dapat tengok di dalam satu scene, iaitu nilai ni adalah nilai berani, iaitu Rahman, pelakonnya iaitu Namron. Scene dia sedang diikat dan dia hendak dibakar. Walaupun dia hendak dibakar, namun dia tetap menyatakan dia tak nak ikut ajaran Abu Jah ni. Dan Abu Jah kata kalau tak nak ikut akan mati seperti yang lain-lain. Namun dia tetap mengakui bahawa dia hanya takut kepada Allah
dan dia tidak akan ikut ajaran Abu Jah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat tengok contoh nilai murni iaitu tolong menolong. Contoh dalam satu scene, kalau kita tengok Maya Karin iaitu memegang watak sebagai Sakinah, dia sedang diganggu. Kalau kita tengok seperti mana diganggu oleh makhluk halus lah. Ayahnya hilang, anaknya yang memanggil tapi bukan anak dia, rupa-rupanya hantu. Dah keluar rumah pun still diganggu lagi. Lepas itu pergilah kepada rumah Azhar iaitu Mawi. Pelakonnya adalah Mawi dan memegang watak sebagai Azhar. Kita dapat tengoklah Sakinah dan juga Aina pergi ke rumah si Mawi dan si Azhar, dan dia orang sedang bertadarus lah. Azhar sedang bertadarus bersama kawan-kawan dia, ahli kampung. Ketukan pintu yang amat kuat. Azhar keluar dan pergi jumpa rupanya Sakinah yang berada di luar untuk meminta bantuan. Jadi tanpa berlengah masa lagi, si Azhar ni pun cakap dia menjumpai seorang yang sesuai lah, yang lebih layak untuk membantu dia. Lepas tu bila dah pertengahan, si Azhar ni pergilah berjumpa dengan Ustaz Adam untuk meminta pertolongan. Namun ia terdapat halangan di situ kerana ibunya risau. Apa nilai yang di sini? Nilai di sini ialah maknanya kasih sayang seorang ibu, risau terhadap anaknya. Ibunya menghalang, namun dengan rasa tanggungjawab yang dipikul Ustaz Adam ni, kita dapat tengoklah walaupun dia tidak berkeras dengan ibu dia, tetapi cuba kalau kita tengok memujuk dengan penggunaan ayat tanggungjawab itu. Kerana memang betul, tanggungjawab ni ia merupakan sesuatu kelebihan yang Allah beri kepada kita dan kita kena gunakan sebaik mungkin. Di situ. Selepas Ustaz Adam sudah menolong bersama Azhar dan juga Azman, yang itu Fiz Fairuz, kita dapat tengok sebenarnya kasih sayang seorang anak. Ini nilai murni banyak ini antaranya lah. Kita dapat tengok nilai murni Sakinah, iaitu memegang watak sebagai Maya Karin lah. Maya Karin, kita tengok dia walaupun dia tak tahu pun ayah dia sebenarnya dah meninggal dunia, walaupun dah lama, tetapi dia tetap juga menjaga dengan penuh kasih sayang. Walaupun terbaring, tetapi dia tetap kerana kasih sayang seorang anak terhadap bapa lah. Lepas tu babak yang terakhir lagi, kita dapat tengok sifat berani, sabar dan tawakal. Sebab apa berani? Ustaz Adam ni dia pergi ke kampung Sakinah tu untuk menegakkan keadaan, untuk memperbetulkan keadaan, bahawa apa ajaran Abu Jah ni semuanya salah. Lepas tu tiba-tiba Ustaz Adam ni difitnah. Difitnah oleh Abu Jah, Sakinah dan juga Azman. Difitnah, iaitu merogol, merosakkan wanita. Itulah dia. Lepas dah difitnah, Ustaz Adam dibawa, diheret, ayahnya diseksa. Dan satu scene yang menarik kita tengok dalam ni kan, di mana ayah Ustaz Adam ni dia cuba merayu kepada Abu Jah, tetapi nilai murni yang Ustaz Adam bawa dalam cerita ni apa dia? Iaitu sabar dan tawakal. Tawakal yang besar pada Allah, sabar dan tawakal. Dia macam dah merayu kepada Abu Jah, tapi Ustaz Adam jangan merayu pada Abu Jah, merayu pada Allah. Allah Akbar. Kalau kita tengok dekat situ, dia punya scene tu memang hati kita bergetar lah. Sebab memang hebat lah. Okey, pengajaran yang kita dapat dalam cerita ni ialah hidup ni sentiasa berada dalam keadaan ujian, mood ujian. Orang kata selagi nyawa dikandung badan, selagi itulah ujian, tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Lepas itu syaitan ni pekerjaan dia memang untuk menyesatkan umat Islam. Yang ketiga iaitu iman manusia ni adanya turun dan naik. Dan yang keempat ialah di akhir zaman ini ialah zaman fitnah yang berleluasa lah.
Jadi sama-sama kita menjaga dan risau Lepas tu tentang persahabatan. Kita bayang persahabatan yang terjalin selama 10 tahun akhirnya rosak begitu saja kerana hasad dengki lah. Itulah bahayanya. Lepas itu tapi dalam filem ini kita dapat merasakan yang tanggungjawab sebagai seorang anak, seorang yang mempunyai kelebihan, seorang ayah, seorang ibu amat besar lah. Okey. Sebagai penutup di dalam perbincangan pada hari ini, suka ingin saya katakan bahawa filem Munafik ini adalah filem yang terbaik sepanjang 2018 sehingga mengutip kutipan sebanyak 21.6 juta dalam masa 4 hari tayangan. Okey. Kesimpulan daripada filem Munafik ini, apa yang saya boleh simpulkan, filem Munafik ini sangat-sangat memberi pengajaran kepada kita di mana kita sebagai umat Islam perlu bersatu padu dalam membendung apa jua ajaran sesat yang ada di sekeliling kita supaya ajaran sesat itu tidak berkembang dan dapat merosakkan akidah anak-anak kita yang di masa akan datang. Okey, filem Munafik ini juga ada pengajaran yang tersendiri di mana dia filem ini memberikan kita tentang kesedaran terhadap individu yang sekeliling kita, di mana individu itu sedang diganggu ataupun dikacau. Jadi kita sebagai penduduk satu penduduk kampung ataupun penduduk yang sekeliling membantu antara satu sama lain. Okey. Suka untuk saya katakan bahawa Samsul Yusof telah pun mencipta jenama Munafik dengan cukup kuat sekali, dan boleh melihat dan saya sendiri melihat Munafik ini akan menjadi sebuah franchise di mana Samsul Yusof dikata sendiri bahawa dia tidak menolak bahawa akan adakan Munafik 3, di mana dia boleh menjadikan satu koleksi filem di mana Munafik ada 3 cerita dan yang kesinambungan antara Munafik 1, 2 dan 3. Jadi saya melihat di sini filem ini akan menjadi sebuah trilogi yang besar di Malaysia. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.